Assalamualaikum. Hai, bersama saya Cikgu Fizah. Kali ini saya akan tunjukkan pula cara untuk kita hasilkan satu game pendidikan dengan menggunakan aplikasi GameLab. Sangat mudah. Jom saya tunjukkan. Okey, seronok kan murid-murid kita cikgu dapat main game dengan soalan yang kita bina sendiri menggunakan aplikasi GameLab. Okey, jadi sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita bina soalan dengan menggunakan GameLab. Bina game menggunakan aplikasi GameLab. Okey, cikgu-cikgu perlu search GameLab dan akan keluar paparan sebegini. Welcome to GameLab. Okey, saya sudah pun ada akaun bersama GameLab, sebab itulah keluar Cikgu Fizah dekat sini. Maksudnya saya sudah ada akaun bersama dengan GameLab. Seperti biasalah, cikgu-cikgu perlu sign up untuk mendapatkan akaun bersama GameLab. Okey. Saya akan tunjukkan soalan-soalan yang saya dah bina bersama dengan GameLab. Okey, saya terus klik kepada My Games. Walaupun tak banyak tapi saya sudah pun mencuba. Okey, saya sudah pun ada beberapa senarai games yang saya sudah pun berikan kepada pelajar. Sains tingkatan 4 dan sains tingkatan 5. Ini antara beberapa set soalan yang saya sudah pun sediakan. Okey, jadi untuk bina soalan, saya hanya perlu klik pada create game sebab saya sudah ada game saya sendiri. Okey, tetapi bagi cikgu-cikgu yang baru first time gunakan GameLab ini, cikgu-cikgu perlu klik pada button create. Okey, jadi cikgu-cikgu perlu create game sendiri dan boleh pilih game apa yang cikgu-cikgu nak. Okey, saya sudah pun buat survey dengan murid-murid saya. Okey, GameLab ni sebenarnya ada 3 game yang asas yang kita boleh gunakan. King of the Mountain, Explore dan juga Bike Race. Okey, daripada feedback yang saya dapat bersama dengan murid-murid saya, game yang mereka paling suka adalah game Explore. Okey, jadi kita cubalah bina soalan menggunakan game Explore ni. Okey, contohnya saya nak bina soalan bagi tingkatan 5, sains tingkatan 5 contoh. Jadi saya terus type tingkatan 5, ni tajuk dia, game apa yang cikgu-cikgu nak buat. Okey, contoh saya buat tingkatan 5, bab 5 sebatian karbon. Okey, contoh. Okey, dan kemudian cikgu-cikgu pilih lah ya, apa game yang cikgu-cikgu nak buat, King of the Mountain, Explore ataupun Bike Race. Okey, jadi saya pilih yang pelajar saya paling suka lah Explore. Kita terus tekan pada Explore ni. Okey, akan keluar paparan sebegini. Okey, cikgu-cikgu perhatikan di sebelah kiri ni, ruangan di sebelah kiri. Okey, ruangan di sebelah kiri inilah yang kita perlu edit untuk kita dapatkan game kita sendiri. Okey, contoh pertama sekali saya nak edit bahagian atas ni, bahagian gambar ni. Kita masukkan gambar yang bersesuaian untuk tajuk yang kita nak gunakan tu. Okey, saya pilih gambar ni contohnya. Okay, kita klik dan nanti akan keluarlah gambar ni di sini. Okey, itu contoh yang pertama kita tukar gambar. Okey, kemudian title. Untuk title tadi tajuk. Saya dah buat tingkatan 5, bab 5 sebatan karbon. Okey, contohnya yang bawah ni tak perlu isi pun tak apa. Kalau nak isi pun tiada masalah. Okey, target audience pun sama. Saya tak isi pun target audience ni. Cikgu-cikgu boleh pilih sebenarnya. Untuk lower ke, untuk apa ke dan seterusnya boleh pilih yang bersesuaian lah. Country language ni saya pun tak isi. Kalau nak isi tiada masalah.
collaborators ni sekiranya cikgu-cikgu ada buat kolaborasi dengan mana-mana cikgu, boleh masukkan email cikgu-cikgu tersebut. Okey, biasanya kita guna sendiri kan. Okey. Dan gameboard. Yang keempat ni gameboard. Gameboard ni yang kita akan bina soalan. Kita akan bina soalan pada gameboard. Okey, game editor is loading. Line saya sedikit slow ni, sedikit perlahan. Okey, ini adalah gameboardnya. Masih lagi loading. Okey, get started. Okey, yang ni akan keluar paparan sebegini. Okey, so kita klik pada get started. Okey. Kemudian cikgu-cikgu boleh pilih. Okey, kita boleh scroll ke bawah sebenarnya ni. Okey, untuk theme ni, tema, kita boleh pilih. Cikgu-cikgu boleh pilih tema-tema yang bersesuaian lah. Happy Forest, King of the Mountain, Christmas, 3D, travelling, mana-manalah yang bersesuaian. Okey, contoh saya nak cuba yang Happy Forest. Okey, saya cuba Town Street. Okey, contoh saya cuba untuk Town Street. Dia akan keluar begini. Bergantung kita pilih image apa. Kalau kita pilih travelling, akan keluar image travelling dekat sini dan kita boleh pilih. Okey, kita cuba travelling lah contoh. Okey, kita cuba travelling yang main bola lah. Okey, budak-budak suka main bola. So, continue. Okey. Sekarang kita perlu masukkan game kita lah. Masukkan soalan ke dalam game kita ni. Berapa soalan yang kita nak masukkan. Terpulang berapa banyak soalan yang kita nak masukkan. Okey, kita klik here to ask a new questions. Okey, terus masukkan soalan. Okey, contohnya saya masukkan soalan saya. Okey, apakah yang terbentuk semasa glukosa ditapai? Okey, itu soalan. Kita masukkan soalan dan di sebelah kanan ni dia akan keluar jawapan sebenarnya. Okey. So, yang warna hijau ni adalah untuk jawapan yang betul. Jadi, kita perlu type jawapan yang betul terlebih dahulu. Okey, jawapan yang betulnya ialah, kita klik dulu dan kita type lah jawapan yang betul. Okey, ethanol dan karbon dioksida. Okey, contoh itu jawapan yang betul. Okey, kemudian kita type lagi, create new answer untuk jawapan-jawapan yang lain lah yang salah tadi. Okey, contohnya saya type okey, ethanol dan oksigen. Okey, kalau cikgu perlukan dua pilihan jawapan saja, boleh. Nak buat 4 pilihan pun boleh, tak ada masalah, bergantung pada kita lah. Okey, jadi soalan pertama saya buat 2 pilihan jawapan saja. Okey, untuk jawapan soalan yang kedua, okey. Okey, kita type saja soalan. Okey, antara tindak balas berikut, yang manakah berlaku dalam minyak sawit? Okey. Sama juga kita perlu isi jawapan yang betul terlebih dahulu. Okey. Jadi saya isikan jawapan yang betul ialah okey, pengoksidaan. Okey, dan kita tambahlah. Berikutnya kita tambah lagi jawapan untuk yang salah tadi, jawapan salah. Okey, saya tambah contohnya pendidikan. Okey, tambah lagi penapaian. Okey, saya tambah satu lagi, kita buatkan 4 jawapan penyulingan. Okey, ini contoh. So, saya sudah sediakan 2 soalan. Okey. Kemudian saya save. Cikgu type lah berapa soalan yang cikgu nak tanyakan dalam game tersebut. Okey. Dekat bawah ni dia dah bagi panduannya lah untuk kita isi berapa soalan. Cikgu bacakan saja dekat situ. Kalau nak lebih, ada panduannya di situ. Okey, saya terus save dan close. Okey, sekarang dah keluar paparan sebegini. Game is created. Kita pun dah berjaya bina game tadi.
Okey, double click on the background to add notes kalau kita nak tambah lagi notes, ataupun change setting ataupun connect to other notes. Okay, kita baca je lah arah yang diberikan. Okay, kita close saja. So inilah paparannya, paparan game kita nanti. Okey, kemudian kita itu adalah yang keempat dia, game board. Untuk kita bina soalan. Kita pilih tim apa yang kita nak buat, soalan bagaimana yang kita nak buat, semuanya berada pada game board. Kita boleh edit pada game board. Okey. Seterusnya kita terus kepada share and publish. Share and publish. Sebelum kita share kepada pelajar, sebelum kita publish kepada pelajar. Okey, yang kelima ialah high score setting. Okey, bila kita klik pada high score setting ni, akan keluarlah paparan sebegini. Okey, yang pertama, show high score list in the game. Ya, kita nak ada high score lah, senang. Seronok pelajar akan main game tu. So, kita perlu ada high score. So, kita pilih yes. Okey, berapa skor yang kita nak tunjukkan? Okey, saya perlukan 5 cukup. Terpulang, ikut aktiviti kita lah. Okey, how many players must complete? Saya pilih 5. Who's on the list? Okey, yang ni pun cikgu boleh pilih. Berapa banyak yang cikgu nak tunjukkan? Cukuplah saya pilih 10. Okey, itu adalah pada high score setting. Okey, seterusnya adalah publish setting. Untuk publish setting ni, kita perlu klik pada perkataan publish. Barulah game ni dapat dimainkan oleh para pelajar. Okey, sekiranya cikgu-cikgu perasan, dekat atas ni, dekat tajuk kita ni, game kita ni masih lagi unpublished. Maksudnya pelajar masih lagi tak boleh main game ni, belum lagi ready. Okey, tapi sekiranya kita telah tekan button publish, okey, yang warna merah unpublished ni akan bertukar jadi publish. Okey, contoh saya tekan pada publish. Okey, maksudnya bila kita publish, game ni sudah pun bersedia dan boleh digunakan oleh pelajar. Okey, game kita sudah pun publish, dah keluar warna hijau begini, maksudnya game ni sudah pun bersedia untuk dimainkan oleh para pelajar. Okey, seterusnya ialah play codes. Bila game kita dah selesai, dah ready, jadi kita perlu share kepada murid-murid kita codes ataupun link. Okey, jadi kita perlu tekan pada yang ketujuh ni, play codes. Okey, dan inilah play code yang kita perlu share kepada para pelajar supaya murid-murid kita dapat gunakan game yang telah kita sediakan tadi. Okey, ataupun cara yang kedua, selain daripada kita share play code ni bersama dengan murid-murid, kita juga boleh share link. Okey, yang lebih senang ialah kita share link. So, pada result ni kita klik saja pada kod yang diberi ni. Okey, kita copy URL ini dan terus bagi kepada murid-murid. Murid-murid hanya perlu isikan nama dan terus boleh menggunakan game tersebut. Okey. Seterusnya, apabila semua pelajar kita telah pun selesai bermain game tadi, okey, kita nak tengok pencapaian pelajar, keputusan pelajar. Jadi, semuanya akan keluar di sini. Berapa orang players, maksudnya berapa orang murid kita yang menggunakan game tadi, berapa average result dia, top 5. Okey, siapakah top 5 dengan markahnya sekali, bottom 5 dan juga markahnya akan keluar di sini. Okey, dan sekiranya saya close, okey, saya close dulu yang ini. Okey, game yang saya baru buat tadi, tingkatan 5 bab 5 sebatan karbon sudah pun publish dekat sini. Bermaksud pelajar kita sudah pun boleh gunakan game ini. Kita hanya share link sahaja. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.